إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله وعلى وسلم كما شاء الله شغل الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين. سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم واحلل عقدة من لساني Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif qadasallahu sirrah. Al-a'malu situ. Suratun qa'imatun. Arwahuha wujudu sirril ikhlas fiha. Al-amalu suratun qa'imatun. Qa'imatun temarbutaan. Arwahuha wujudu sirril ikhlas fiha. Bermula segala amal. Segala amal, bermacam bentuk amalan kita lakukan. Sembahyang, puasa, ibadat tu, ibadat ni, sebagainya. Sama ada dalam bentuk individu atau bentuk jemaah, ramai dan sebagainya. Jadi segala rupa yang berdiri. Amal ni ibarat satu objek, benda yang berdiri, mana yang maujud, dan rohnya, roh bagi segala amal tu diperolehi sir ikhlas. Mana satu benda yang dikatakan hidup apabila ada nyawa. Maka nyawa ataupun roh bagi segala amalan kita ialah wujudul ikhlas. Bila amalan kita tidak ada ikhlas saja, amalan itu ibarat bangkai. Ya, bagaimana kita nak serahkan bangkai kepada Allah Ta'ala? Masya Allah. Ya, dia menarik kemurkaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, roh bagi arwahuha, roh segala amal ni ialah wujud sirri ikhlas, wujudnya rahsia ikhlas pada dia. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu apa arti dia? Ialah bersih, suci, jernih, macam-macam tafsir ulama sebut, ya. Dan berbagai-bagai definisi. Setengah daripadanya mentafsirkan ikhrajul khalqi fi muamalatil haqq. Sebenarnya makna dia apa? Ialah ikhrajul khalq. Kita membuang dan mengeluarkan makhluk fi muamalatil haqqi, pada kita bermuamalah dengan Allah. Bila kita beribadat dengan Ta'ala, jangan masuk makhluk. Jangan terlintas orang ni pandang, orang ni tengok, ya, orang ni puji, orang begitu. Itu ambil terbarai amal kita. Buang makhluk daripada hati kita, boleh dapat ikhlas. Persoalan macam ni nak buang, itu banyak cerita lagi lah. Jadi maknanya ikhrajul khalqi min fi muamalatil khalq, ataupun wa ifradul haqqi ta'ala fi ta'ah bil qasd, ataupun kita ifradkan hak dalam batin hati kita ni tunggal dia je. Itu yang selalu dia buat nasyid, kan? Ma fi qalbi ghairullah hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi. Itu slogan dalam tarekat Qadiriyah Abdul Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Setengah daripada Kutubul Aftab. Hasbi rabbi jalallah. Cukup bagi aku tempat bersandar, tempat aku bergayut, tempat aku berharap dia.
pada lain tidak. Dia tak mengharapkan pada yang lain, tidak bergantung pada diri dia, kekuatan dia, kuasa dia, pangkat dia, harta benda dia, orang tak ada. Makhluk tidak ada dalam hati dia, buang. Semata-mata dia bergantung dengan Allah Ta'ala saja. Teman hasbi rabbi jalallah. Cukup bagi aku Allah Ta'ala. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Samalah makna. Kemudian ma fi qalbi ghairullah. Ya, tidak ada makhluk ma fi qalbi, tak ada dalam hatiku, melainkan Allah Ta'ala. Apa makna melainkanlah? Bukan Tuhan duduk dalam hati, maknanya hati itu tempat menghadap Allah Ta'ala, tempat kita bubuhkan ingatan kita, bubuhkan zikir yang sebenarnya, dan bubuhkan muraqabah, musyahadah dalam batin hati kita. Jadi ulama sebut di antara dia apa? Ikhrajul halqi fil muamalatil haq. Satu, keluarkan makhluk pada muamalah kita berurus secara dengan Allah Ta'ala. Segala ibadat kita dengan Tuhan, makhluk jangan dimasuk, kita buang. Ya. Wa ifradul haqqi ta'ala fi ta'ati bil qasdi. Dan kita ifrad tunggalkan Allah Ta'ala dalam taat dengan qasad kita dia je, lillah, kan? Semua ibadat kita mana ada lain, lillah. Tapi bimbang takut mulut lillah, dalam lain. Itu masalah soal ni. Dalam dia kona sini kacau. Ataupun ghaibatul qalb an ghairi rabb. Ghaibatul qalbi maknanya lenyap hati dia tadi itu daripada ghairur rabb, selain daripada Ta'ala. Atau lebih kurang makna dia ulama-ulama begitu. Jadi fa ikhlasul amma tasfiyatul a'mal an mukhalatatil makhluqin. Ikhlas pada orang awam, dia mentasbihkan amal, membersihkan amal daripada mulakhazatul makhlukin, daripada terpandang-pandang makhluk, pandang itu buang. Dia kena memandang terus ke hadirat Tuhan saja. Itu boleh ikhlas, ya. Kalau ikhlas orang khas pula, ikhlasul khas tasbihatuha an talabil iwad fid darain. Ikhlas bagi pangkat yang kedua, dia tasbihah, dia bersih, disucikan daripada menuntut gharad. Apa gharad? Tujuan. Kita ibadat ni dapat fadilat ni. Kita ibadat ni kan dapat ganjaran ni, dapat syurga ni, ya. Ibadat ni kan baca surah Waqiah, murah rezeki kan. Habis macam tu apa cerita tu? Kan dalam hadis kata begitu, habis kita tak nak begitu. Dia kena faham. Satu, yang pertama, bila amal yang sabit dalam hadis Rasulullah SAW, amal ni fadilat dia begini, fadilat dia begini, kan? Besar-besar Tuhan bagi. Apa maksud dia? Maksudnya ialah amal itu sangat diredai oleh Allah. Ya, amal itu sangat diredai oleh Allah. Sebab tu Allah Ta'ala bagi ganjaran besar-besar. Adapun bagi kita, jangan kasat. Jangan kasat benda tu. Itu buat semata-mata lillahi ta'ala. Ya. Dalil di mana? Wa ridwanun minallahi akbar. Jaga tu. Redha Tuhan lebih besar. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang nak bertemu dengan Allah Ta'ala di akhirat besok, tu nikmat paling besar. Falyamal 'amalan salihan. Tak ada kita. Naklah beramal dengan amal yang saleh. Apa amal saleh? Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan disekutukan dalam amal di sesuatu pun. Ahadan tu isim nakirah, masuk semua kali. Jangan diibadat kena lari neraka, jangan diibadat kena nak syurga, jangan ibadat kena orang lagi, tak boleh. Ibadat bulat lillahi ta'ala. Bila Tuhan dah janji, Nabi dah beritahu, itu memang berlaku itulah. Ya, bila amal tu bersih, cantik, diterima, memang disediakan ganjaran yang besar-besar. Adapun kita buat, jangan kasar itu. Bukan kita tak nak, ya. Ini dia kata ulama sufi tak nak syurga pula, wah sombong kan. Ya. Tuhan dah taksimkan, dia dah sediakan, dibagi. Memang itulah dibagi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Tuhan tak menyalahi janji. Cuma kedudukan amal yang kita nak persembahkan ni jangan dikotorkan. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah Ta'ala tu cantik, dia terima benda yang cantik saja. Amal tu jadi cantik bila dia bersih, ikhlas. Ada ikhlas dalam amal, bermakna amal tu comel, amal tu cantik, layak diterima. Kalau tak ada ikhlas, bermakna amal tu berkeladak, kotor.
maka tak layak diterima. Besok dibuang gitu, na'udzubillah. Atau ikhlas apa? Peringkat pertengahan, golongan khawas. Ada penggolongan kemuncak ikhlas hawasul hawas atau khasatul khassah. Apa dia? At-tabari anil hauli wal quwwah. Dalam kita berbuat amalan, ya, kita berlepas pandangan dalam kita tu, hati tu. Lepas daripada haul dan kuat. Kita duduk betul la haula wala quwata. Duduk betul-betul situ. Nah, kalau betul-betul kita duduk situ, memang cantik kan. Itu dipanggil rahsia atau dipanggil roh bagi roh ikhlas. Roh ibadat ikhlas. Roh bagi ikhlas itu dia. At-tabarri anil hauli wal quwwah. Berlepas pandangan batin kita daripada memandang daya dan upaya kita, bahkan kita pandang daya upaya Allah. Mana daya dan kekuasaan Allah. Kita bergerak, kita rasa daripada dia. Kita beramal, kita rasa dia yang gerakkan semua. Barulah ketika itu amal dia bersih. Ya, baru dia tak rasa dia punya. Manusia ni bila rasa dia punya tu, dia punya giar lain sikit kan. Dia bawa kereta baru kan, harga 500,000 misalnya lah. Kalau orang tanya, oh kita capur tu, pinjam seminggu, pinjam seluruh. Kalau dia punya, mau beli ni dia kata, wah dia punya cakap dia macam mana. Kalau dia punya, dia rasa tu dia angin dia lain sikit, angin gibut dia. Dia rasa dia punya, ini anak punya ni, jual tanah 10 ekar baru ni, wah beli Porsche sebiji misalnya. Maknanya apabila dia rasa dia punya angin tu lain. Kalau dia tak rasa dia, sebab kita dalam ni jangan rasa kita memilik, bahkan kita rasa diri kita dimilik. Kita dimilik oleh Allah Ta'ala. Hak dia kita ni kan. Jadi padamkan pandangan tu. Yang mana pandangan tu berunsur nafsu semua. Jangan nampak kita. Buang. Jangan nampak kita, nampak dia. Sebab awal kitab tu dah mula-mula tu dia cakap kan. Perjalanan ni nak apa tuan? Bahawa ada ia, tiada engkau. Dua patah ni. Ada ia, tiada engkau. Engkau tu jangan pandang, tak ada dia. Yang ada dia sebenar-benar. Baru dia betul ikhlas. Allah. Jadi tabari anil haul wal quwwah. Wa min ru'ratil ghairi, dan daripada memandang yang lain, berqasad bil qasdi wal harakah. Gerak diam di jalan semua dipandang di Allah. Sebab tu penting zikir Allah. Allah jalan tunjuk biar disebati tadi. Jadi amal dia yakunul amal billah minallah ilallah. Ghaiban amma siwahu. Amal dia lenyap daripada memandang selain daripada Allah. Bulat terus atau boleh dapat ikhlas. Itu amalan dia akan cantik, bersih, dan rasa dia pun lain macam ni. Ya, rasa pun lain macam. Maka menyerupakan Syekh radhiyallahu anhu, Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari, pengarang kitab ni. Dalam matan tu yang bracket tu Arab tu itu Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari. Yang luar ni syarah dia ni itu dikumpulkan oleh Tok Pulau Manis Syekh Abdul Malik. Ulama besar di tengah ni. Syekh Abdul Malik ni dia sengaja daripada min ahlil khutwah. Ya. Dalam istilah sufi dipanggil ahlil khutwah. Apa makna ahlil khutwah? Bumi ni selangkah dia. Musim buah durian, dia dekat Mekah menurut belajar, kan? Jadi mak dia kata, wah, kalau Malik ada dapat dia makan buah durian. Kejap lagi dia pergi salam. Assalamualaikum. Malik balik. Malik. Bawa ada dia. Dia pun bawa bekal siap untuk guru di Mekah. Dunia ni bagi dia orang selangkah. Ya, banyak berlaku pada adat tu yang kita bisa baca kitab apa? Syekh Daud Fatani, itu semua ahli khutbah. Ya, pagi macam ni kan, dia alih lembu kata ke bawah mak dia, lembu dia alih, dia siap semua, sup pergi Mekah. Ya, mengaji petang kan, sup dia balik-balik. Seorang tak tahu. Sampai dia alim, akhirnya nak berlaku cerita, orang kampung ni pergi haji, jumpa dia kat sana. Daud, kau di sini kata. Sejak daripada tu terus dia putus, dia tak balik petani. Sebab tu tuan-tuan tengok kitab dia semua karangan di Masjidil Haram. Karangan di semua habis Masjidil Haram. Dan kubur dia pun di sana, makam dia. Ya. Sebab apa? Wali besar lampau dia takut pujian orang. Cukup dia takut pujian orang. Kita pula buat hari jasa mu dikenal. Seorang tukang kipas, seorang terangkat. Dua-dua biol benar. Dia kena kipas terangkat. Wali-wali besar cukup takut orang puji kan. Dia nak tutup lagi tutup. Amal ni rahsia kemanisannya bila kita tutup. Kita tutup kita dengan dia je, dengan Allah. Situ tuan-tuan akan rasakan manis ibadat lain.
Ya, tapi kalau orang dah jack dah boleh bercampur kan, tawar dah amal. Tak rasa sedap. Sebab dah bercampur, tak ori lah. Gula lebar campur air. Dah cair bubur dia. Allah. Maka menyerupakan segala amal itu dengan segala rupa, mana segala bentuk kerangka atau objek yang macam patung semua kan. Kerana bahawasanya amal itu daripada yang zahir, dan yang zahir itu takluk pada badan. Ya, unsur zahir ni kan. Dan badan itu takluk pada segala rupa yang berdiri. Dan sir hayatnya. Jadi maknanya badan kita yang zahir, yang nampak, dikawal, bergantung, terikat dengan benda yang tak nampak. Ialah roh. Sebab tu benda tak nampak lagi kuat daripada benda nampak. Kan? Kita ini puasa ada ke tak ada? Tak. Yang tak ada itu lagi kuat. Ya, karen tuan-tuan bergerak ni, lampu menyala, kipas bergerak, siapa kontrol? The track nampak lah. Kata percaya pergi pegang kabel itu. Pakai kejung tu. Ya, maknanya yang tak nampak, kontrolnya nampak. Ya. Akhirnya dia besar, siapa dia tak nampak? Wallahu ta'ala. Dia yang kontrol segala makhluk. Allahu yudabbiru samawati wal ardh. Tuhan tadbir langit bumi, tak nampak pun. Macam tu lah, tak nampak elektrik, nampak pun. Elektrik kontrol karen kan, dia kontrol lampu ni semua ni, nyala kipas bergerak, nampak ke? Tak nampak. Itu makhluk, sama makhluk pun dah. Apatah lagi makhluk dengan Allah Ta'ala. Ya. Jadi amal itu ibarat satu benda lahir, dan dia bergantung dengan apa? Benda dalam, sir hayatnya, roh itu. Itulah wujud sir roh. Wujudnya rahsia roh itu. Sebab roh ni kita pun tak tahu hakikat. Yas'alunaka 'anil ruh qulir min amri. Mereka akan tanya kepada kamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa itu hakikat roh? Maka jawab, roh itu urusan Tuhan engkau. Ya. Benda rahsia besar tu ada kat kita. Itulah dia dipanggil hakikatul insan. Hakikat diri manusia itulah dia. Hakikat diri kita sebenarnya itulah dia. Yang bercakap yang apa tu dia. Yang nampak luar ni sangka kan. Ya, bila roh dipanggil balik esok, terbaringlah dia, tunggu mandi kapan, masuklah dalam liang lahat, kambus habis. Ya. Tapi manusia silap banyak dijaga yang itu. Sangkau kami dijaga lagi. Burung ni tak jaga. Burung harga 40,000, sangkau baru 3,000. Ya. Ada seorang kawan saya main burung ngebuk pun. Burung Thailand habis dekat 200,000. Oh, dahsyat betul. Saya tanya sangkau ni 3-4 ribu saja. Oh, sangkau 3-4 ribu. Burung seekor tu 40-50 seekor. Masya-Allah. Dia beli burung 40,000, 50,000, dia tak bagi makan, dia lap sangkau. Akhirnya apa? Matilah burung tu. Cegedik ke orang macam tu. Bodoh orang ni. Habis itulah kita tersolek jugalah jasad yang akan jadi makan ulat cacing dalam lubang tanah. Rohani kita nak hadap Tuhan tu penting, kita biar. Ya, tak jaga dia punya kedudukan. Ya, dia sehat ke, dia sakit ke, dia cukup bekal nak balik, tidak, semua tak jaga. Itu tindakan orang yang apa? Tak cerdik. Sebab dia kata al-qayyis mandana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Al-qayyis mana orang yang pintar, yang cerdik, kata Rasulullah SAW, ialah mandana nafsah, ay hasaba. Mereka yang sentiasa memerhatikan dan macam mana kedudukan dengan Allah, dekat atau jauh. Ibadat kita buat ni agak Tuhan terima ke tidak. Ya, semua sentiasa dipikir. Itu orang cerdik, kata Rasulullah SAW. Kalau tidak begitu, dia punya jawapan pun orang itu sebaliknya lah, bukan cerdik. Dan sirrul ikhlas, rahsia sir bagi ikhlas itu apa? Iaitu as-sidq. Ya, ikhlas dengan siddiq, siddiq lagi tinggi kan? Maqam siddiq lebih tinggi daripada maqamul ikhlas. La yablughul murid maqam as-sidq hatta yazida bi ta'zimi amrillah fayaf'alul mandub ka'annahu al-wajib wa yajtanibul makruh ka'annahu al-haram wa yajtanibul haram ka'annahu al-kufr. Kata Syekh Ali Al-Khawas, guru bagi Al-Imam Asy-Sya'rani, tidak seorang itu sampai maqam murid, maqam siddiq, sehinggalah dia membesarkan arahan Allah Ta'ala, dia buat yang sunat macam wajib. Ya, dia jaga betul-betul. Dan dia meninggalkan makruh macam takut kepada benda haram. Dia punya takut.
Dan dia meninggalkan benda muharramat, benda yang diharamnya, macam takut jatuh ke dalam kekafiran. Dia punya takut, bahawa dia boleh duduk makan siddiq dengan Allah Ta'ala. Ya. Itu namanya maqam siddiq. Yang dibilangkan dengan dia, dengan apa? Tabarri. Tabarri daripada haul dan quwwah. Tabarri. Apa makna tabarri? Berlepas diri. Dia berlepas daripada memandang dia ni ada kuasa dan haul tak ada. Sebaliknya dipandang apa? Dia memandang haulillah. Mana dipanakkan, dia memfanakkan, menjamkan akan haul dan quwwah. Inilah istilah-istilah dalam kajian ilmu hakikat atau ilmu sufi. Ya, dalam kitab Ibn Ruslan, Hikam Ibn Ruslan dia kata apa? Iza kharajta anka faqad wasalta ila Allah. Bila engkau keluar daripada diri engkau keluar daripada diri engkau sampai kepada Allah. Jadi ilmu sesat diambil kalam sufi ini, dia layak buat kedai kopi. Ya, kau dah keluar dari diri kau. Kita kata keluar macam mana? Kau belum sampai. Rupa dia pun tak sampai ya. Itu merang kalau kata. Ini ilmu apa dia panggil tadi? Ilmu segegah. Dia suka segegah. Kau dah keluar dari diri kau. Orang dia mau pelik bunyi kan. Kau boleh keluar macam mana? Kau tak faham lagi. Penat beribadat. Kosong ya. Betul lah dia cakap tu betul. Ya, kata dulu tangga ni berat amal kita, tapi apa makna dia? Makna dia tu lah yang kita sebut la haula tu lah dia. Maknanya kita tak nampak lagi kuah kita. Daya upaya kita matikan, itu mana keluar. Keluar daripada diri, di mana kita keluarkan memandang kuah dan haul kita. Daya upaya buang, kita gantikan terus memandang haulillah wa quwwatillah. Ya, memandang daya upaya Allah semua. Ya, cara buat dia, semua dia itu. Sampai peringkat ada zikir hu dan hu. Apa dia hu? Dia itu siapa? Allah. Ya, dia. Berlepas diri daripada haul dan quwwah. Macam mana dia boleh berlepas ni? Macam mana kita nak lepaskan pandangan haul dan quwwah kita? Kita mesti memandang haulillah wa quwwatillah. Macam mana kita nak hapuskan memandang kudrat kita? Kita kena pandang kudrat Allah. Bila terasa di memandang kudrat Tuhan terasa dalam hati kita, kita tak akan nampak kuasa kita lagi. Matikan iradat kamu dalam memandang iradat Allah Ta'ala. Matikan ilmu kamu dalam memandang ilmu Allah Ta'ala. Matikan kuasa kita dalam memandang kuasa Allah. Semua matikan. Bila mati bau apa? Bau hidup. Ini pelik dah mati pula hidup. Bila mati baru hidup. Bila tutup baru terbuka. Dah tutup baru terbuka. Tutup kita dengan makhluk, terbuka kita dengan Tuhan. Matikan pandangan dengan makhluk, hidup pandangan dengan Allah. Itu maksudnya. Ya. Orang nak berjumpa Tuhan di akhirat, kenapa kan? Kena matilah dulu, masuk syurga, baru dah sana dibuka. Ya. Waktu Nabi Ibrahim AS, satu ketika malaikat maut sampai ini, nak ambil nyawa dia. Dia kata, adakah kekasih nak ambil nyawa kekasih? Malaikat pun confused. Malaikat naik balik bertemu Allah Ta'ala dengan cara yang layak dan kebesaran Tuhan. Ya Allah, Nabi Ibrahim kata, adakah kekasih nak ambil nyawa kekasih? Allah Ta'ala beritahu pada ya Ibrahim, ya malakul maut pergi sampai pada Ibrahim. Adakah kekasih tak nak jumpa kekasih? Oh, dia jumpa tu. Dia beritahu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kata, sekarang kau cabut nyawa aku. Sekarang dia cabut nyawa aku. Aku nak jumpa kekasih. Ni kita sangat mati pun takut sangat baru. Sebab dah terlekat kasih dengan dunia. Dengan orang. Dengan nanti yang payah mati tu. Kan? Dia hari-hari kerja duit juta-juta. Bila mati sebut duit 10,000, 20,000. Orang kata, la ilaha 60,000 dia. La ilaha illallah 1 juta. Dan apa? Benda tu dia akan mati dengan benda yang dia mulazamah. Apa benda yang biasa dengan dia. Kalau dia biasa dengan Allah mudah lah. Kalau dia biasa dengan lain, yang tu lah dia nampak tu. Na'udzubillah. Ya. Jadi Nabi Ibrahim kena segegar Allah Ta'ala terus jawab. Sekarang juga kau cabut nyawa aku, wahai malakul maut. Ya. Allah Ta'ala beri sekali dia pun. Penganjat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim martabat dia apa? Khalil. Khalilullah. Kekasih Allah Ta'ala. Apa tak dapat kekasih tuan-tuan? Bahawa Islam menyebarkan agama kena bakar.
Ya, kena bakar dia diunggunkan api, bakar dia, bawa Islam kena bakar. Ini kita bawa Islam makan ikan bakar. Kan? Ceramah ada boleh. Lepas ni tak ada. Ceramah tak ada ikan bakar. Wah, nak dengar dia bagi ikan kering ni. Nabi bawa Islam kena bakar, apa nak makan ikan bakar pula. Macam-macam kan. Allah. Dan sirrul ikhlas itu ialah sidq yang dibilangkan daripadanya dengan tabarri anil haul wa quwwah. Siapa dah duduk taraf ini, dia berjaya mematikan pandangan haul dan kuah dia, mematikan af'al dia dalam memandang af'al Allah, mematikan maknanya pandangan zat makhluk dengan syuhud kepada Ta'ala, maka dia akan duduk makam siddiq. Ya, baru dia boleh duduk makam siddiq. Jujur betul dia dengan Allah Ta'ala. Baru dia dapat lazat, kenal benar Tuhan. Ketika itu patutlah dia buat ibadat sunat macam wajib. Kita mengaji fiqah, nak beza mana sunat, mana wajib. Sebab apa? Sebab yang wajib nak buat, yang sunat tak payah. Tak apa, dia kata kan. Ini apa syarat, ini sunat dia kata. Orang buat sunat nak cepat sampai. La yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawam. Sentiasalah hamba-ku mengerjakan amal wajib, kemudian sentiasa mengerjakan amal yang sunat tidak putus. Dengan sebab itu dia apa? Dia akan dibuka dengan Tuhan. La yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil. Dia membuat takarrub dengan nawafil benda sunat. Habis. Dan kata Syekh Abu Talib radhiyallahu anhu, bermula ikhlas kepada orang yang mukhlisin, keluar makhluk daripada mengerjakan amal bagi hak Ta'ala. Dalam buat amal, keluar makhluk. Tadilah sama makna dia. Ya. Iaitu ikhrajul khalqi fi muamalatil haq. Banyaklah di antara ulama dibuat apa? Tanda lagi alamatul ikhlas an yaghiba anka al-khalq fi musyahadatil haq. Alamat ikhlas apa? An yaghiba anka, bahawa lenyap daripada engkau al-haq makhluk fi musyahadatil haq. Bila kamu musyahadah kepada al-haq Ta'ala, habis yang makhluk itu tenggelam, hilang. Ya, itu baru betul disampai ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia nak sempurnakan ikhlas, dia kena ada murakabah tadi. La yakmulul 'abd bil ikhlas illa bil muraqabah. Ya. Kita akan dapat betul cantik menempatkan pandangan yang tepat dengan Allah Ta'ala. Ketika itu barulah ternyah pandangan pada makhluk. Selagi tak tepat, tak ada muraqabah dan musyahadah, dia tak berapa tepat lagi, tak banyak gangguan lagi. Dan kata Syekh Abu Talib radhiyallahu anhu, bermula ikhlas kepada orang yang mukhlisin, itu keluar makhluk daripada mengerjakan amal. Dan kita mengerjakan amal, makhluk tak ada. Bukan kena orang ni, bukan kena orang tak ada. Bulat betul, lillahi ta'ala. Dan awal makhluk itu apa? Awal makhluk paling dekat, nafsu engkau. Nafsu kita lah paling dekat kan? Kita nak buat perintah Tuhan, layan ke dia, tak boleh buat lah. Malam bangun dia tarik selimut kan? So zikir dia berbual kan? So baca Quran dia surat khabar dia kerja. Surat khabar macam-macam dia kerja. Puluh muka habis Quran dia tak pegang pun. Orang sini lah, orang sini rajin kan? InsyaAllah. Itu maknanya tuan. Allah. Awal makhluk ialah diri engkau yang menjadi musuh besar. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu amat menyuruh dengan kejahatan. Dan ikhlas pada orang yang muhibbin, orang yang betul-betul kasih ke Tuhan. Apa dia? Iaitu tiada mengerjakan suatu amal kerana nafsu. Tak. Sebab apa rahsia di sini tadi? Sebenarnya yang dapat benda ni sebenarnya sudah dapat rahsia dia apa? Halawah. Man ruzika halawatul ibadah wal munajah zala anhu naum. Ngantuk pun hilang, tidur pun hilang. Bila apa? Dia dapat kemanisan. Tarikan kau ni. Kita tak berjumpa dengan ibu bapa dah 20 tahun. Akhir dapat kontak dia. Dia pun kata keputusan nak balik. Sampai ujung bulan 31 bulan dia sampai lapangan terbang. Pukul 3 pagi. Kita pun tunggu. Agak-agak ngantuk kan tak? Tak ngantuk. Sebab apa? Fokus kita. Tengok apa tu pun. Wah, dah sampai dia. Bapa atau mak dia kan. Boleh fokus. Tapi kalau tak ada apa-apa, suruh dulu. Kalau benar sungguh. Ngantuk kan. Kalau satu lagi dia ngantuk, dia gayut. Tapi ada benda kaitan. Mu'alafah itu.
Itulah bila hati betul letak tidak ikat betul dengan Ta'ala, insya-Allah ibadat lain semua selesai. Jangan ditentukan. Sebab apa? Fokus dia dah ada. Kiblat roh dia tepat dengan Allah Ta'ala. Itu kena banyak zikir tuan-tuan ni. Dan ikhlas kepada orang muhibbin itu yang adalah tiada mengerjakan suatu amal pun kerana nafsu tak ada. Semua bulat lillahi ta'ala. Dan jika ada demikian itu, nah saya yang masuk atasnya melihat kepada panas dan cenderung kepada bahagian nafsu. Kalau dia masuk je lain dan nafsu masuk, nafsu dah tak kawal dia. Nafsu dia jahat kan, dia masuk semua. Ya. Dalam ibadat, dalam sembahyang dia sembahyang nafsu, dalam mengajar dia mengajar nafsu, dalam belajar dia belajar nafsu, ya. Dalam sedekah buat kebajikan, buat amal semua dimasukkan. Dia kata nak habis sekali, tapi buang-buang dia. Dia bulat betul kerana buat dia cantik kan. Tapi bila dah habis dah cantik, dia ada rahsia kelazatan dia. Ya, macam air-air. Bila kita dah habis, 7 pun habis, ujung dia kita minum sedap dan tak kan, lalu saya dengan ini buka paingan, keadaan senang tekak gitu. Kan buka kelat macam rasa dia. Kita tapis. Lepas tu ulama sufi dia tapis. Dia tapi dah betul halus, sedap. Minum sudah 3 gelas, ada minum kan misalnya. Itulah. Kenapa dia orang ibadat banyak? Satu hari sampai 1000 rakaat sembahyang itu, 500 rakaat pada zikir 20,000 itu rasa dia. Dia dapat keharusan, kemanisan dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Dia dapat rasa ni tahu. Orang rasa dia rasa. Ya, punya lazat. Bangun malam dulu, bukan sedap kan? Ya, siap dengan cucuran air mata dia menghadap Allah Ta'ala. Lazat sedap. Orang lain keluar tidur. Dia dah bangun. Terus setengah daripada orang lepas daripada azab kubur. Siapa nak lepas azab kubur? Semua nak kan? Kiam, benar sunyam. Dia kena bangun malam dalam keadaan orang tengah tidur. Orang tengah tidur kan? Dia bangun. Dia menghadap Allah Ta'ala. Itu kelebihan dapat ni. Azab kubur pun Allah. Ya. Itu teman kita sah. Pada alam barzah ni aman lah teman tu kan. Datang azab sini semayang kabur, jangan musik jaga. Datang sini Quran jaga, dia baca aku. Datang macam aku nak banyak teman dalam alam kubur, banyakkan ibadat. Tu dia teman kita. Ya. Yang lain dah bongkar, dia kira dah ni geran ada 3 kaki ni, kan? Kemudian congak kau dapat aku dapat aku, dah silap kita boleh tak ingat ni. Ya. Sebenar-benar teman kita tu amal soleh. Buatlah banyak sebanyak-banyak. Nak banyak teman sana, banyakkan amal. Allah. Dan ikhlas kepada orang yang muwahhidin. Orang yang betul-betul mentauhidkan Allah Ta'ala. Ini tauhid yang khas. Apa dia? Keluar makhluk dari nazar kepada malaikat itu. Allah dahsyat. Makhluk dah tak ada yang nak gitu. Pulau. Hebat tak hebat dia. Ya. Makhluk bila tak gugur dalam hati kita, kita akan dapat nikmat, lapang, tenang, setenang-tenang. Yang buku makhluk untuk kepala kita sakit. Ini kan orang kata orang. Orang kata orang. Sampai mati kita sampai itu kan. Asli orang. Kalau jalan nak sampai kepada makrifat kepada Ta'ala ni, kita contoh yang paling besar sekali ialah Isra' dan Mi'raj. Pertama Nabi nak Isra' Mi'raj, dia buat apa? Pembersihan. Belah dada. Kan? Keluarkan. Kemudian buat pengisian isi iman dan sebagainya, jahit balik. Kemudian ada pimpinan, cakup pimpin Jibril. Dia melalui pula jalur macam-macam pandangan. Cakupan tafsir, Jibril tafsir. Itulah maksudnya. Jalan ke Tuhan pertama sekali dia awal maqamat at-taubah. Mesti taubat, hari-hari kena taubat. Ya, tiap-tiap sembahyang pada masa kita taubat. Sebelum sembahyang kita istighfar, ya, beberapa kali, 10 kali, 20 kali juga semua. Tutup dengan taubat sungguh-sungguh. Kemudian duduk diam, matikan pandangan kita, pejam mati kita, matikan, tembak dekat kalbi kita. Allah sampai di lazat itu. Lepas itu masuk semaya kita takbir. Rasakan azamah kebesaran Tuhan atau kita akan rasa kesedapan. Ya, tenang, disedap macam-macam. Latih sekali pula. Ini tengah ngomong Allah Akbar. Habis masuk dalam tu. Topi ikan masuk. Topi berapa posisi bangku masuk. Ya, orang pejabat dan macam masuk. Bahawa istiqdat persiapan kita buat. Ya, segi hukum lepas sembahyang sah tak ada apa. Tapi segi kedudukan kita dengan Ta'ala. Hakikat sembahyang ialah zikir rumah. Allah sebut apa? Aqimi salam zikri. Dirikan sembahyang untuk beringat akan datang.
Dan hak orang muwahhidin. Jadi 3 peringkat tauhid tentang ni. Tauhid yang kita bersihkan diri daripada syirik dan kufur. Ya. Dipanggil asyirkul kabir, asyirkul jali. Itu kita tak kenal dah. Alhamdulillah kita lepas. Tak sembah berhala patung semua ni. Yang kedua, ketiga dia jaga. Duduk lain ni yang kedua dia jaga. Ya, syirik yang kedua dipanggil asyirkul asghar, syirik yang kecil. Yang ketiga asyirkul khafi. Ya, 3 benda ni dilepas, dia duduk tangga muwahhidin hakikatan. Orang yang benar mentauhidkan Allah Taala. Yang kedua tadi apa? Lepas daripada syirik khafi. Apa syirik khafi? Riya. Ya. Itu meluang. Sebab riya dia lagi kan, syirik mana-mana dua kan. Mulut dia kata lillah, hati dia pusing sana. Jadi kena padam tu semua. Betul bulat ke Tuhan. Ya. Itu syirik apa dia panggil? Syirik yang mutawassit, yang pertengahan. Dan syirik paling halus sekali ialah ru'yatul nafs, memandang diri. Kita matikan dengan apa? La haula wala quwata illa billah. Dapat duduk tangga tu tuan-tuan, Allah. Berbagai-bagai hadiah kerohanian akan diberikan oleh Allah Taala. Dicempakkan dalam batin hati kita, masya-Allah. Syirik ni dia punya sifat apa tuan? Ibtal, membatalkan. Kalau syirik yang besar dibatalkan akidah. Kalau syirik yang kecil dibatalkan sawabul amal, pahala amal. Ada riya, ujub semua, pahala amal pun kosong. Ya. Yang ketiga yang paling halus, syirik khafi ni dia membatalkan apa? As-sidqut tawajjuh. Kejujuran hati kita menghadap Tuhan tu terbatal. Sebab kita pandang diri kita. Pusing ke mana pun kita tembak dengan zikir kita. Serta hudur, zikir serta hudur. Az-zikrul ma'a hudur qalbi. Betul hati menghadap Tuhan, insya-Allah. Yang lain tu buat. Ada ikhlas pada orang yang muhibbil, yang kasih dengan Tuhan, tiada mengejar atau amal pada nafsu. Jadi kalau demikian itu nasihat masuk dia melihat kepada balas dan cenderung kepada bagian nafsu. Kepada balasan itu. Dan ikhlas pada orang yang muwahhidin, keluar makhluk adalah daripada nazar pada pandangan kepada mereka itu golongan muwahhidin. Dalam fi'linya segala perbuatan dia meninggalkan sukun. Ya, meninggalkan sukunan. Apa sukun? Terlekat dan diam hati dengan makhluk. Semua dah buang kan. Batu ta'arif orang arif akan belakangnya akan cerita. Ta'arif di antara arif, tahu benar orang arif. Al-arif la yazalu tiraruhu wa la yakunu ma'a ghairillahi qararuhu. Setengah daripada dia. Al-arif orang betul-betul mengenal Tuhan apa? La yazalu tiraruhu. Sentiasa hati dia ittirar, fakir dengan Tuhan. Kemudian wala yazalu tiraruhu wa la yakunu ma'a ghairillahi qararuhu. Tidak adalah selain daripada Ta'ala qarar, menetapkan hati dia, menenangkan hati dia, sukun hati dia dengan lain tak. Hati dia hanya sukun tetap dengan Allah Ta'ala. Seronok dia dengan Tuhan, bermanja dia berseronok dengan Allah. Antara orang betul mengenali Allah Ta'ala. Duduk makan muwahhidin tu. Allah. Banyak kerja lagi tuan-tuan ni. Minta-minta kita sampai sebelum tamat usia. Sebelum tamat, tak dapat rugi dah ni. Maka akan disebut madzal ladzi wajada man faqada wa man ladzi faqada man wajada. Madzal ladzi wajada, apakah kehasilan orang yang hidup ni? Faqada ay faqada syuhuda. Dia tak duduk makan musyahadah kita bincang. Ini semua makan musyahadah dan syuhud Tuhan. Oleh wa man ladzi faqada man wajada. Apakah kedudukan orang yang ada ini benda? Ini benda makrifat Tuhan beri, maka dia orang yang beruntung besar. Kemudian apa kaitan di akhirat? Akhirat kaitan makrifat dia berbeza. Kalau ilmu yakin, hakul yakin, kamu yakin, dia melihat Allah tak sama. Kalau yang tinggi itu hari-hari dia lihat, Allah akan buka. Ada yang seminggu sekali, ada sebulan sekali, macam begitu lamanya. Ya, kekerapan dia atau keterangan dia bergantung pada kadar tingkatan makrifat ini. Sebab itu Dewan Cawat Kota yang berada kita boleh sungguh-sungguh. Sambil wala tazal zakiran maut tipanisian mudghal mungkin sensing tangan baju kamu. Ini kinayah benar sungguh-sungguh lawan nafsu kita. Wala tazal zakiran maut, jangan sekali-kali kamu lupakan kematian
Tipanisyanuhu dhalalun mubin, lupakan mati sesat yang cukup terang. Jadi kena banyak ingatkan mati, banyak buat bekalan insya-Allah. Di sana besok biar kita bertuan selesai. Rasulullah kata seorang sebut tidak akan berpeluh umatku 2 kali. Apa maksud dia? Mana kalau dia dah berpeluh di dunia, mana buat ilmu ibadat di sabar semua, insya-Allah sana dia rehat nikmat sebenarnya. Tapi kalau dia tak berpeluh di dunia, dia berpeluh kat sana. Kat sini masuk buat kita buat, ya orang suruh larang pula dia buat, ada kepala dia, habis itu teruklah di sana. Itu maksud dia. Kalau dia berpenat di sini, insya-Allah dia rehat, nikmat besar di sana dia akan dikurniakan oleh Allah menjana. Dan ikhlas kepada orang aman tadi. Dan kata setengah masyaikh, syuyukh, akhyar, teman dia berjamaah. Setengah daripada masyaikh radhiyallahu an, sahkan olehmu amalmu dengan apa? Dengan ikhlas. Ya, sahkan amal kamu dengan ikhlas. Satu. Yang kedua pula, lapis kedua, sahkan olehmu ikhlasmu pula dengan tabarri daripada haul dan kuah. Dua lapis. Nak sahkan amal dengan ikhlas, nak dengan tabarri maknanya melepaskan pandangan diri kita, lepaskan daripada memandang kekuatan dan daya kita. Sila pandang kuwatullah, kekuatan Allah, kuasa. Nak pandang dia kena apa tuan-tuan? Kita nak pandang tu benda jelas kena ada apa? Cahaya lah tuan-tuan. Tuan-tuan pandang api ni tak boleh baca kita terang. Dia mesti terang. Terang tu apa penyuluh dia? Zikrullah. Dia pusing balik pun zikir tuan-tuan. Zikrullah tu penyuluh dia. Lagi kita zikir, lagi dia dekat tuan-tuan. Lagi terang. Untuk memandang kebesaran dan keagungan Allah Ta'ala. Dia lazat, nikmat besar bila terbuka dia dengan Allah Ta'ala. Tamamun na'im bin nazar ila wajhil karim. Nikmat paling besar bila dibukakan hati kita dapat menghadap hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sahkan amal dengan ikhlas, sahkan ikhlas dengan tabarri daripada hak dan kuah. Dan hanya sesungguhnya hasil hamba itu atas hakikat sidqin. Hakikat siddiq, hakikat jujur dengan Allah Ta'ala. Ya. Sebab orang duduk makam siddiq ni teman-teman, dalam perkhabaran daripada Nabi Daud AS, ya, dia seronok dengan Allah. Dan dia berhasad dengan zikrullah. Itu tanda orang duduk makam siddiq. Allahu ila Daud alaihi salam, ya Daud qul lisiddiqin bi falyafrahu wa bi zikri falyatanaam. Kata wahyukan kepada Nabi Daud alaihi salam, wahai Daud, sampaikan kepada manusia umat kamu ni bagi orang yang siddiq. Qul lisiddiqin, termakan siddiq. Sampaikan kepada orang yang jujur, yang siddiq dengan Tuhan 2 kali. Apa dia? Bi, dengan aku saja. Falyafrahu, naklah berseronok. Berseronok dengan Allah Ta'ala, lazat dengan Tuhan. Ya, satu. Wa bi zikri falyatanaam, dan dengan zikrullah mereka mengambil nikmat. Dia berzikir nikmat tu dan ya. Sedap zikir tu kalah nikmat makan, kalah nikmat apa lagi. Waktu tangga tu boleh duduk dalam situ. Dia kan tanya makan dengan semayang mana sedap? Tak apa boleh jawab lah. Kan jawab bohong lah. Ya, ada semayang ni sedap. Buku semayang bayar, makan tekun. Ya. Bersedap dengan makan dah lama kan. Macam makan sedap kita dah ambil. Kita ambil lah. Yang paling besar bersedap dengan Allah Ta'ala. Ya, berseronok dengan Allah. Bi falyafrahun, dan dengan aku nak bergembira, berseronok. Dan hanya sesungguhnya hasil hamba itu akan hakikatus sidq apabila ketiadaan syahwah. Artinya menzahirkan suatu kerana tiada yang mendatangkan bagi riak. Anak munasyid syuhrah. Sebab itu Imam menzahirkan syuhrah ni nak membesarkan masyhur syuhrah. Pada syahwat pun dia, syuhrah pun ada syahwat. Yang ini menzahirkan suatu, ya, kerana tiada yang mendatangkan bagi riak melainkan dengan kasih terpuji. Ya. Dia suka amalan itu dilihat oleh orang. Sebab itu barang siapa yang gembira, seronok, dia dipuji, dia disanjung, dia dibangsakan dengan benda yang baik-baik, yang hebat, dan dia cukup takut kalau orang kutuk dia, orang caci dia, orang maki, cukup dia takut. Orang ini takkan berbau makam ikhlas. Kalau kata dapat ikhlas, bau ikhlas pun tadi. Ya.
Orang yang betul-betul ikhlas, istiwa uzami wal madhi minal amma. Sama je bagi dia. Orang puji dia pun dia tak rasa pun, orang caci kutuk dia pun dia tak rasa pun. Ya, sebab hati dia ditahdapkan pada makhluk. Kita dicempak ke dunia bukan nak layan kehendak orang. Yang kita harap ialah pujian dari Allah, redha Tuhan. Yang kita takut murka Tuhan. Apa boleh duduk tu? Ya, boleh. Sudah. Dan Islam yang langsung isyarat ni. Bila Nabi dipanggilkan, ya Muhammad, anzilni as'alu, ya Muhammad, berhentilah sekejap. Saya nak tanya kan. Nabi paling pun tidak. Terus saya menjawab, paling pun tidak. Nabi tanya siapa? Jibril. Ya Jibril, siapa tu? Jibril pun tanya, itulah panggilan dia. Ialah lagi panggilan Nasara, panggilan dunia. Kalau kau paling dia ya Rasulullah, habis umatmu. Nak berjalan ke Tuhan, tolong jangan paling. Seperti hati kita tawajuh ke diri. InsyaAllah, coba disampaikan. Itu dalam amalan tarekat. Ya. Isra Mi'raj hadis paling terang, dia punya contoh. Nabi dipimpin oleh Jibril. Apa sahaja kewenangan wanita dia dapat nampak semua direkod. Jibril akan saksi, akan tapis. Dan seluruh itulah pandangan macam-macam dan tupak-tupak akan ditafsirkan dan akan diletakkan makam zikir kawan-kawan itu maksudnya. Sama dalam Isra Mi'raj memang cantik. Akhirnya sampai puncak terjadi Allah Ta'ala. Itulah Rasulullah SAW. Ya. Dan situ juga membicara kadang-kadang ada makam murid dia boleh lompat dari belakang syekh. Dia lebih tinggi pun kata-kata itu. Jadi dia Isra Mi'raj itu. Sampai pada Sidratul Muntaha Rasulullah pergi je, dia bilang kat tangan. Aku tak boleh masuk nyamak 70,000 nur. Kalau masuk terbakar. Aku masuk, pergi aku langkah lagi terbakar aku. Tapi Rasulullah boleh pergi. Ada menunjukkan kelebihan Rasulullah SAW lebih tinggi daripada Jibril. Walaupun mereka awal Jibril pimpin, sebagai nak tunjuk isyarat dari kita. Tapi kemuncak tu kata-kata Rasulullah paling tinggi darjat. Ya. Dia boleh masuk alam matahari. Dan semuanya hasil hamba itu akan hakikat siddiq apabila ketiadaan syahwah ataupun syuhrah. Boleh baca dua-dua. Syuhrah boleh mengarah kemasyhuran. Mana menzahirkan sesuatu. Menzahirkan sesuatu maksudnya masyhuran. Syuhrah. Kerana tiada yang mendatangkan bagi riak melainkan daripada kasih terpuji. Kita suka orang puji je, memang datang bagi riak. Ya. Sedangkan Rasulullah SAW pimpinan agung kita kata akhafu ma akhafu alaikum wa yashkul asghar wa huwa riya. Benar yang akhwaf cukup aku takut. Rasulullah takut tu. Kena pada umatku ialah syirik yang kecil wa huwa riya ila riya. Nabi takut tuan-tuan, kalau kita tak takut tak tahu lah. Ya. Sebab dia bakal ada tu. Amal kosong. Ibadat dia cerita dengan orang seronok nak ribu kat orang 2 tahun dia seronok dukung terbalik. Buat amal satu hal pun tak dia payah. Gangguan banyak. Nak jaga ni pula lagi. Sebab pokok ni, pokok besar ni, nilai betul tinggi. Sebab kalau tuan terima je atau bekalan nak buat ke akhirat al-jannah syurga. Kalau main tuan besar. Ya. Sebab tu dia punya apa? Ujian dia besar. Allah. Kerana tiada yang mendatangkan bagi riak melainkan daripada kasih terpuji. Maka kerana demikian itulah kata mu'allif. Ini bagi tautiah. Ya, nak masuk matan bawah ni. Siapa nak masuk mata bawah akan datang insyaAllah di irfan wujudak fil ardil umul fama nabata mimma lam yudfan lam yatimma nitaju. Ya, akan datang bincang tajuk ni pula. Tajuk apa? Nak tanam diri kita tu. Ya, bila tanam baru tumbuh dia cantik. Ni banyak pokok kelapa sini kan. Kita ambil 2 pokok kelapa nak kita tanam, dah bercambah lebih kurang 1 hasta, 1 pokok kita gali. Gali tanam elok-elok. Satu lagi pokok kita lepak lagi. Mana yang kuat? Tentu yang digali kan. Ya. Digali condition dia kuat. Besok kalau angin hibut pun dia tak tumpang insya-Allah. Kalau yang lepak aja kena hibut balik kena. Itulah amal. Bila kita tanam kita dengan Tuhan je, tak ada lain insya-Allah dia kuat. Kalau kita lepak dia suruh orang pergi semua dia habis. Ini akan diminta tajuk ni. Akan datang irfan wujud fil ardil umul wa ma'na wa iman. Irfan dan iman kita. والله بسم الله